Hai pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar topik memisahkan ayat. Okey, semalam kita sudah belajar menyambungkan atau mengabungkan ayat. Hari ini kita akan belajar memisahkan ayat. Okey? Jadi sebelum cikgu sambung dengan topik memisahkan ayat, saya nak ulang balik. Saya nak ulang apa yang kita dah belajar semalam. Okey, ayat tunggal ialah ayat yang ada satu subjek dan satu predikat sahaja. Lepas tu ayat majmuk. Ayat majmuk ialah satu ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal. Contoh dia, ayat ni kamu boleh pisahkan kepada dua ayat tunggal. Okey, dan ayat yang kedua, hati gemuk tetapi kakaknya kurus. Ini kamu boleh pisahkan dia kepada dua ayat. Okey, ini adalah ayat majmuk. Okey, ini semua kita dah belajar semalam. Cikgu hanya nak recall sahaja. Okey, jadi sekarang cikgu akan mengajar kamu topik yang baru iaitu memisahkan ayat. Okey, bagaimana kita boleh memisahkan ayat? Okey, memisahkan ayat maksud dia ayat majmuk. Okey, ayat yang panjang-panjang tu kamu akan tukarkan dia kepada ayat yang pendek, ayat yang tunggal di mana hanya ada satu subjek dan satu predikat sahaja. Jadi untuk membuat latihan memisahkan ayat ini, pelajar perlu mengikuti beberapa syarat. Okay, you have to follow some terms and conditions. Okay, contohnya ialah mesti menggugurkan kata hubung yang terdapat dalam ayat. Okay, kamu mesti menggugurkan, kamu mesti padam kata hubung yang ada dalam ayat dan setiap ayat mesti ada subjek dan predikat. Okay, setiap ayat mesti ada satu subjek dan satu predikat. Okay, kita tengok ayat dia. Okey, contohnya ayat pertama kamu tengok ini adalah satu ayat majmuk. Okey, Jason suka melukis tetapi Joyce suka membaca buku cerita. Okey, ini adalah satu ayat majmuk. Okey, kamu kena tukar dia kepada ayat tunggal. Bagaimana kamu nak tukar? Jason suka melukis, Joyce suka membaca buku cerita. Okey, bagaimana kamu tahu kamu tukar macam ini? Okey, bagaimana kamu tahu ayat majmuk ni kamu boleh tukar menjadi ayat tunggal seperti ini? Kamu tengok Jason suka melukis tetapi Joyce suka membaca buku cerita. Tadi saya cakap apa? Kamu mesti padam kata hubung yang terdapat dalam soalan, betul tak? Jadi jika kamu sekarang kamu padam ini kata hubung kan, kamu padam kata hubung ini. Okey, ayat yang pertama adalah Jason suka melukis. Ayat yang kedua adalah Jason suka membaca buku cerita. Okey, cikgu berharap kamu faham Okey, kita tengok lagi contoh. Okey, contoh yang kedua. Walaupun Salma datang daripada keluarga yang miskin, namun dia sangat rajin belajar. Okey, bagaimana kamu tukar dia kepada ayat tunggal? Salma datang daripada keluarga yang miskin, Salma sangat rajin belajar. Bagaimana kamu tahu? Kamu perlu menggugurkan kata hubung. Ini padam. Okey sayang, namun ni pun kata hubung kamu padam. Okey, jadi tinggal apa? Salma datang daripada keluarga yang miskin. Ini adalah satu ayat. Dia sangat rajin belajar. Dia ni adalah siapa? Dia ni merujuk kepada Salma. Okey, jadi kamu tulislah Salma sangat rajin belajar. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Ramli telah dimarahi oleh ibunya kerana ponteng sekolah. Okey, macam mana kamu nak tukar? Kamu perlu gugurkan apa? Kamu perlu gugurkan kata hubung yang terdapat dalam ayat ini. Okey, kamu tengok macam ni Okey. Kerana saya dah potong kata hubung dia. Jadi ayat yang pertama ialah Ramli telah dimarahi oleh ibunya. Ini adalah ayat yang pertama. Okey, ayat yang kedua. Ponteng sekolah. Betul tak ayat yang kedua ponteng sekolah? Tadi saya cakap apa? Apabila kamu nak tukar ayat majmuk kepada ayat tunggal, kamu perlu gugurkan, kamu perlu padam kata hubung, itu kamu sudah buat. Lagi satu apa? Mesti ada subjek dan predikat. Jadi dalam ayat ni subjek dia apa? Siapa subjek dia? Ramli ialah subjek dia. Okey, jadi depan sini kamu mesti kena tambah subjek dia apa? Kamu perlu tambah subjek dia ialah apa? Okey, subjek ini S ni subjek Jadi apabila kamu tukar, jawapan dia akan menjadi Ramli telah dimarahi oleh ibunya
contohnya itu ayat pertama. Ayat yang kedua, Ramli ponteng sekolah. Okey, faham Contoh yang seterusnya, nenek sedang melipat kain manakala ibu sibuk menggoreng keropok di dapur. Okey, apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu padam kata hubung yang terdapat dalam ini. Okey, jadi ayat pertama ialah nenek sedang melipat kain. Ayat yang kedua, ibu sibuk menggoreng keropok di dapur. Okey, kamu tengok dua-dua ayat ni pun ada subjek, ada predikat. Okey, ada subjek, ada predikat. Okey, ini adalah cara kamu tukar ayat majmuk kepada ayat tunggal. Jadi ini adalah jawapan dia. Nenek sedang melipat kain, ibu sibuk menggoreng keropok di dapur. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Pelajar akan seronok belajar di dalam kelas yang sentiasa bersih dan kondusif. Okey, ini adalah ayat tunggal, ayat majmuk dia. Bagaimana kamu nak tukar dia kepada ayat tunggal? Okey, pelajar akan seronok belajar di dalam kelas yang sentiasa bersih dan kondusif. Kamu padam apa? Kamu padam sahaja dan. Okey, jadi ayat pertama ialah pelajar akan seronok belajar di dalam kelas yang sentiasa bersih. Ini adalah ayat pertama. Ayat yang kedua, kondusif. Kondusif sahaja lengkap tak ayat dia? Ayat dia tak ada subjek. Okey, jadi saya dah cakap tadi ayat yang kamu tukar mesti perlu ada subjek dan predikat. Okey, jadi apabila kamu tukar dia akan menjadi seperti pelajar akan seronok belajar di dalam kelas yang sentiasa bersih. Ini adalah pertama. Ayat yang kedua, pelajar akan seronok belajar di dalam kelas yang kondusif. Okey, jadi cikgu berharap kamu sudah jelas bagaimana kamu perlu tukar ayat majmuk kepada ayat tunggal. Okey pelajar, macam semalam kita ada belajar macam mana nak tukar dalam bentuk ayat, macam mana nak tukar dalam bentuk petikan. Okey, pisahkan ayat pun sama sahaja. Kamu mungkin akan ada soalan macam yang kita buat tadi. Okey, dia akan bagi satu ayat, kamu pisahkan dia kepada dua ayat, atau dia juga akan mungkin beri dalam petikan seperti ini. Okey, atau dia juga mungkin beri dalam point form 1, 2, 3 seperti ini. Okey, jadi apabila kamu mendapat soalan seperti ini, apa yang kamu perlu buat? Pelajar perlu membaca soalan dengan teliti dan mengenal pasti kehendak soalan. Jadi apa yang kamu perlu buat? Kamu baca soalan dia. Okey. Pisahkan ayat-ayat majmuk di bawah. Maksud dia bawah ni semua adalah ayat majmuk. Okey, ini semua adalah ayat majmuk menjadi 6 ayat tunggal. Okey, kamu perlu tukarkan dia. Kamu perlu tukarkan 3 ayat ini kepada 6 ayat tunggal tanpa mengubah struktur atau maksud asalnya. Okey, apabila kamu tukar, maksud dia mesti kena sama. Maksud tak boleh tukar. Okey, jadi sekarang cikgu akan mengajar kamu bagaimana kamu perlu membuat bahagian ini. Okey, jadi sekarang cikgu akan mengajar kamu bagaimana kamu nak tukar 3 ayat majmuk ni kepada ayat tunggal. Okey, 3 ayat ini adalah ayat di sini. Okey, sama saja Okey, 3 ayat tadi tu adalah 3 ayat ini. Cikgu letak dalam bentuk seperti ini Okey, jadi sekarang kita tengok. Okey, ayat majmuk yang pertama, golongan remaja kini asyik melayari internet dan menghabiskan masa berjam-jam di hadapan komputer. Okey, bagaimana kamu nak tukar dia kepada ayat tunggal? Ini adalah ayat majmuk. Bagaimana nak tukar kepada ayat tunggal? Apa yang perlu ada? Apa yang kamu perlu padam? Kamu perlu padam kata hubung dia. Okey, jadi ayat pertama ialah golongan remaja kini asyik melayari internet. Ini adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, menghabiskan masa berjam-jam di hadapan komputer. Ayat ini betul tak? Kalau salah, kenapa salah? Tak ada apa? Dia tak ada bahagian subjek. Okey, tadi saya cakapkan, apabila kamu tukar ayat majmuk kepada ayat tunggal, mesti kena ada subjek. Okey, jadi jawapan yang lengkap dia apa? Cikgu akan tunjuk kamu Jawapan yang lengkap ialah golongan remaja kini asyik melayari internet. Ini adalah ayat tunggal pertama. Ayat tunggal yang kedua, golongan remaja kini menghabiskan masa berjam-jam di hadapan komputer. Okey, jadi ini adalah 2 ayat tunggal. Okey, saya pisahkan ini kepada 2 ayat. Okey, yang seterusnya ayat yang kedua. Keadaan ini mengakibatkan remaja tersebut mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga dan pelajaran.
Sama sahaja, apa yang kamu perlu padam di sini ialah kata hubung. Macam mana padam? Okey, ini kata hubung dia kamu padam. Okey, jadi ayat yang pertama ialah keadaan ini mengakibatkan remaja tersebut mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga. Ini adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua hanya ada pelajaran sahaja. Betul tak? Tak betul. Kenapa? Sebab dia tak ada subjek. Okey, jadi macam mana nak tukar? Jawapan yang lengkap dia apa? Keadaan ini mengakibatkan remaja tersebut mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga. Ayat tunggal yang seterusnya. Keadaan ini mengakibatkan remaja tersebut mengabaikan tanggungjawab terhadap pelajaran. Okey, saya dah pisahkan dia kepada dua ayat. Okey, contoh yang ketiga, mereka memberikan alasan hendak mencari maklumat tetapi sebenarnya melayari laman-laman yang tidak berfaedah. Okey, sama sahaja. Kamu potong sahaja kata hubung yang terdapat dalam soalan ini. Okey, mereka memberikan alasan hendak mencari maklumat. Okey, ini adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, sebenarnya melayari laman-laman yang tidak berfaedah. Ayat ni lengkap tak? Ayat ni tak lengkap. Salah. Kenapa salah? Sebab tak ada apa? Tak ada subjek. Okey, jadi jawapan yang betul ialah mereka memberikan alasan hendak mencari maklumat. Itu adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, mereka sebenarnya melayari laman-laman yang tidak berfaedah. Okey, jadi cikgu berharap kamu dah jelas bagaimana kamu perlu tukar ayat majmuk kepada ayat tunggal. Okey, jadi itu sahaja untuk latihan menyambungkan ayat dan memisahkan ayat. Pelajar perlu membuat latihan di buku Aikon muka surat 151 bahagian 2 dan muka surat 165 bahagian B. Okey, dan pelajar wajib membuat kuis di kelas moden. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.